Sidang penonton, tahukah anda panduan solat jamak dan qasar serta solat ketika sakit? Kalau tidak tahu, tunggu huraian saya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang penonton, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita berbual bicara dalam program Halaqah. Tajuk perbincangan kita pada pertemuan kali ini ialah panduan salat jamak dan qasar serta salat ketika sakit. Sidang penonton yang dirahmati Allah, salat merupakan tiang agama dan tonggak amalan seharian kita. Agama kita tidak akan tertegak dengan sempurna kecuali setelah salat kita laksanakan dengan sempurna. Maksudnya, lengkap segala syarat dan rukunnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibina agama Islam ini di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menunaikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat dan menunaikan haji. Dan yang kelima, berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Lafaz Imam Bukhari. Seringkali kita dengar ungkapan salat itu tiang agama. Bagi sesiapa yang melaksanakan salat, maka dia menegakkan agama. Dan bagi mereka yang meninggalkan salat, maka sama halnya merobohkan agama. Ungkapan ini sering disandarkan kepada Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Akan tetapi setelah semakan dilakukan, tidak ada riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim yang menyatakan demikian. Paling hampir yang dinyatakan adalah riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad melalui hadis Muaz bin Jabal dengan lafaz, tidakkah aku tunjukkan kepada kamu tentang kepala agama dan tiangnya serta kemuncaknya. Kata Ibnu Umar, kata Muaz bin Jabal, ya, aku mahu ya Rasulullah. Kata baginda lagi, kepala urusan agama ialah Islam, tiangnya adalah salat dan kemuncaknya adalah jihad. Itulah lafaz yang paling hampir, yang sahih, yang warid melalui riwayat yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi, adik-adik sidang penonton yang dirahmati Allah, hukum asal salat adalah wajib kita tunaikan mengikut tata cara
dan juga waktunya. Hukum asal salat juga kita tidak boleh tunaikan secara jamak, melainkan dengan sebab yang tertentu. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada hamba-Nya. Dan apabila kita menghadapi kesukaran dalam melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana ada satu kelonggaran, satu rukhsah salat yang dianugerahkan kepada umat Islam sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, sebagai satu sedekah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, yang merupakan satu kemudahan dan keringanan dalam melakukan salat fardu. Rukhsah salat ini dilaksanakan dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti ketika bermusafir, sakit, dan di medan perang. Jadi, di dalam Islam, salat musafir terbahagi kepada dua, iaitu salat qasar dan salat jamak. Sebelum kita berpindah kepada perbahasan mengenai salat qasar dan salat jamak, suka untuk saya sebutkan 5 syarat untuk salat musafir dilaksanakan. Yang pertama, perjalanan ataupun safar itu adalah satu perjalanan yang baik dan bukan safar maksiat, perjalanan maksiat. Yang kedua, jarak perjalanan itu adalah sebanyak 2 marhalah. Kalau kita tukarkan ke kiraan moden, lebih kurang 60 batu ataupun 80 kilometer, kurang lebih 80 kilometer. Ada ulama menyebut 90 dan ke atas kilometer. Yang ketiga, syarat salat musafir ialah salat itu dilaksanakan secara tunai dan bukan qada. Yang keempat, mesti ada niat untuk melaksanakan salat musafir. Dan yang kelima, tidak berimamkan orang yang bermukim. Itu adalah syarat-syarat kepada salat musafir. Kita kembali semula kepada perbincangan salat musafir yang kita bahagikan kepada dua, iaitu salat qasar yang pertama dan salat jamak yang kedua. Salat qasar, apa yang dimaksudkan dengan salat qasar? Qasar bermaksud meringkaskan atau memendekkan. Maknanya 4 rakaat bilangan salat itu diringkaskan atau dipendekkan menjadi 2 rakaat. Manakala salat yang terlibat untuk diqasarkan ialah salat zuhur, asar dan isyak. 4 rakaat salat-salat ini diringkaskan, dipendekkan menjadi 2 rakaat. Itulah yang dinamakan sebagai salat qasar. Yang kedua, salat jamak. Maksud bagi jamak ialah menghimpunkan. Maksudnya, 2 waktu solat dihimpunkan ke dalam satu waktu. Pasangan solat ini ialah zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Maknanya, kita menunaikan solat zuhur dan asar di dalam satu waktu, sama ada dalam waktu zuhur ataupun waktu asar. Begitu juga salat maghrib dan isyak kita tunaikan di dalam satu waktu, sama ada dalam waktu maghrib ataupun waktu isyak. Itulah yang dimaksudkan sebagai salat jamak. Dalil keharusan salat jamak ini ialah kita ambil dari surah An-Nisa ayat 101.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Apabila kamu berjalan di atas muka bumi, bermusafir, maka tidak mengapa untuk kamu mengkasarkan salat kamu kalau kamu takut ditimpa bahaya oleh musuh-musuh kamu. Jadi melalui ayat ini diharuskan bagi kita mengkasarkan salat. Hukum qasar salat di sisi jumhur para ulama adalah sunat. Jumhur ini mewakili mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Mereka mengatakan qasar salat hukumnya adalah sunat kerana ianya adalah satu kelonggaran ataupun rukhsah untuk dilakukan. Manakala Imam Abu Hanifah mengatakan hukum qasar salat adalah wajib. Cara kita nak menunaikan salat qasar, bagaimana caranya? Kita bermula dengan niat. Niat itu dengan lafaz usalli fardha, salat yang kita hendak tunaikan, rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pendekkan bilangan rakaat kepada 2 rakaat, iaitu tanpa duduk tahiyat awal. Untuk pengetahuan sidang penonton, salat qasar ini juga boleh kita laksanakan secara berjemaah dengan syarat kedua-dua imam dan makmum adalah merupakan orang yang bermusafir. Selesai salat qasar, kita pergi kepada salat jamak. Salat jamak terbahagi kepada 2, iaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak takdim ialah kita menghimpunkan salat yang kemudian ke dalam salat yang pertama. Seperti salat asar dihimpunkan ke dalam salat zuhur, salat isyak dihimpunkan ke dalam salat maghrib. Yang kedua, jamak takhir, iaitu kita himpunkan salat yang pertama ke dalam salat yang kemudian. Seperti salat zuhur dihimpunkan ke dalam salat asar, salat maghrib yang dihimpunkan ke dalam salat isyak. Itulah yang dinamakan sebagai jamak takhir. Dalil keharusan salat jamak ini kita ambil daripada hadis. Apabila Rasulullah SAW hendak mengumpulkan di antara 2 salat dalam musafir, baginda akan melewatkan salat zuhur sehingga masuk permulaan waktu asar. Kemudian baginda mengumpulkan di antara kedua-dua salat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, maka jelas ada petunjuk yang menunjukkan keharusan kita melaksanakan jamak dalam musafir. Perkara-perkara yang mengharuskan salat jamak. Yang pertama, musafir. Kerana sebab musafir kita menjamakkan salat. Yang kedua, ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, bagi mereka yang menunaikan ibadah haji juga boleh melaksanakan salat jamak. Yang ketiga, kerana cuaca yang terlalu sejuk atau turunnya hujan yang lebat, juga dibenarkan untuk kita melakukan salat jamak. Dan yang keempat, kerana sakit dan uzur yang menyebabkan sukar untuk kita melaksanakan salat, lalu jalan keluarnya adalah solat jamak. Syarat-syarat solat jamak. Bagi solat jamak takdim, syaratnya ialah kita lakukan secara tertib, iaitu mendahulukan solat yang pertama dari yang kemudian. Mesti kita tunaikan solat yang pertama dahulu. Kalau dalam konteks zuhur dan asar, mesti ditunaikan solat zuhur terlebih dahulu. Berniat untuk jamak untuk mengelakkan supaya sembahyang yang kedua dilakukan kerana terlupa. Kita kena ada niat supaya kita tunaikan solat itu ialah solat jamak. Yang ketiga, muwalat, iaitu kedua-dua solat dilakukan secara berturutan.
mesti berturut-turut di antara kedua-dua solat zuhur dan solat asar. Yang keempat, sekiranya bermusafir, hendaklah perjalanannya berterusan sehingga masuk ke waktu solat yang kedua. Itu syarat bagi jamak takdim. Apa pula syarat untuk jamak takhir? Yang pertama, hendaklah kita berniat untuk mentakhirkan solat yang pertama kerana jamak. Kita kena niat dalam waktu solat yang pertama itu kita nak solat jamak takhir. Yang kedua, sekiranya bermusafir, hendaklah berlarutan sehingga sampai ke waktu solat yang kedua. Maknanya perjalanan kita itu berlarutan sampai masuk ke waktu solat yang kedua. Maka dibenarkan untuk kita solat jamak takhir. Cara kita melakukan solat jamak. Yang pertama, solat jamak takdim. Kita himpunkan asar ke dalam waktu zuhur. Yang pertama, kita tunaikan solat zuhur terlebih dahulu dengan niatnya. Setelah salam, kita bangun untuk menunaikan solat asar dengan niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita himpunkan solat isyak ke dalam solat maghrib. Caranya, kita tunaikan solat maghrib terlebih dahulu berserta dengan niatnya, dan setelah selesai memberi salam, kita terus bangun untuk menunaikan solat isyak dengan niatnya sehingga selesai. Itu cara kita menunaikan solat jamak takdim. Kemudian solat jamak takhir, iaitu kita menghimpunkan solat zuhur ke dalam waktu solat asar. Caranya, kita tunaikan solat asar terlebih dahulu, niatnya. Kemudian apabila telah selesai, kita bangun dan kita tunaikan solat zuhur dengan niat. Kenapa kita tunaikan solat asar terlebih dahulu? Kerana asar itu adalah Tuhan punya waktu. Maka kita dahulukan asar dahulu. Yang kedua, kita menghimpunkan solat isyak ke dalam solat maghrib. Yang pertama, kita tunaikan solat isyak terlebih dahulu. Saya rasa ada kesilapan di sini. Kita menghimpunkan solat maghrib ke dalam waktu solat isyak. Takhiran, jamak takhir. Jadi yang pertama, kita tunaikan solat isyak terlebih dahulu berserta dengan niatnya sehingga selesai. Apabila selesai, kita terus bangun dan tunaikan solat maghrib sehingga selesai. Kenapa kita tunaikan solat isyak terlebih dahulu? Seperti mana dalam solat asar tadi, kita tunaikan kerana dia adalah Tuhan punya waktu. Selain daripada solat jamak dan juga solat qasar, ada juga yang kita himpunkan kedua-duanya sekali, iaitu yang dinamakan sebagai solat jamak qasar. Tadi yang di awal kita bincangkan solat qasar, kemudian solat jamak. Sekarang ni kita himpunkan kedua-dua bentuk solat ini dalam satu, iaitu solat jamak dan qasar. Kita gabungkan kedua-duanya sekali dalam satu masa yang sama. Kita pendekkan bilangan qasran dan kita jamakkan di antara waktu, jam'an. Jadi kesimpulannya, kita boleh melaksanakan salat jamak qasar ini dalam pemusafiran kita. Caranya sama macam solat jamak, tinggal lagi bilangan rakaat itu kita pendekkan yang 4 menjadi 2. Jadi kita ada solat jamak takdim qasran, qasar. Zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Jadi tata caranya samalah macam kita menunaikan solat jamak tadi. Tinggal lagi kita pendekkan bilangan yang 4 rakaat. Zuhur dan asar menjadi 2 rakaat, isyak menjadi 2 rakaat. Manakala maghrib kekal 3 rakaat. Kemudian kita ada solat jamak takhir qasar. Kita himpunkan solat zuhur dan ke dalam waktu asar. Kemudian kita himpunkan salat maghrib ke dalam waktu isyak. Samalah seperti mana kita jamak takdim qasar tadi.
kita tunaikan solat-solat yang 4 rakaat itu kita pendekkan menjadi 2 rakaat sahaja. Yang terakhir ialah berkenaan dengan solat ketika sakit. Jadi adik-adik sidang penonton yang dirahmati Allah, sakit ini adalah ujian dalam hidup kita. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan bahawasanya kami akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, kekurangan dalam kesihatan, dan juga hasil rezeki yang kamu dapati. Maka berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi ujian Allah Ta'ala itu sentiasa kita hadapinya dengan penuh kesabaran. Walaupun kita sakit, tidak bermakna kita meninggalkan kewajipan kita. Kita tetap melaksanakan kewajipan kita, iaitu solat, tanpa kita melalaikannya. Kerana apa? Kerana dengan solat ketika kita sakit membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda kesabaran dalam menghadapi ujian kita. Yang ketiga, sebagai tanda keinsafan dalam diri kita ke atas maksiat dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita, merahmati kita. Dan sebagai salah satu cara untuk memohon penyembuhan segera daripada Allah, maka kita bermunajat kepadanya melalui solat. Tetap kita laksanakan solat walaupun ketika kita sakit. Dalam sebuah hadis daripada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya bahawasanya aku menghidapi penyakit buasir. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku melakukan salat? Lalu dijawab oleh baginda, hendaklah kamu bersolat dalam keadaan kamu berdiri. Salli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka tunaikanlah salat itu dalam keadaan kamu duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Kalau kamu tak mampu, maka salatlah dalam keadaan kamu berbaring. Jadi ada 3 keadaan orang yang sakit melaksanakan solatnya. Sama ada sekiranya dia mampu berdiri, dia berdiri, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Dan yang ketiga, kalau tidak mampu duduk, dia solat dalam keadaan dia berbaring. Jadi ada 3 keadaan ini yang kita boleh rujuk masing-masing dalam panduan solat untuk pesakit yang dikeluarkan oleh JAKIM. Sama-sama kita buat rujukan nanti kepada panduan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, JAKIM. Saya kira cukup sekadar itu perkongsian yang saya nak berikan kepada anda semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya yang didorong oleh hawa nafsu dan syaitan. Wal a'yadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.